Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 5? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ni kita nak buat projek collage. Okey, unit 3 jaket buku nota. Okey, tapi video kali ni, video yang pertama ni cikgu akan beri penerangan, okey, nota dan penerangan untuk anak-anak bagaimana kita nak buat collage melalui beberapa proses. Contoh collage tu begini. Okey, kita gunakan kertas warna, kain felt dan beberapa bahan lain lah seperti gam dan alatan gunting. Okey, ini cantik kan? Okey, nanti anak-anak akan buat projek macam ni untuk kita buat jaket buku nota pada video yang ketiga. Okey, ada 3 video. Video pertama nota dan penerangan. Okey, video kedua tunjuk cara menghasilkan collage. Okey, collage yang beginilah. Okey, dan video ketiga kita akan buat jaket buku nota. Okey, sebelum tu anak-anak cikgu minta yang tahun 5 sediakan buku teks. Sebab apa? Kita nak belajar menggunakan buku teks. Okey, apa lagi? Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Muka surat 22 unit 3 jaket buku nota. Ini buku teks kita jom kita tengok buku teks. Okey, kita tengok buku teks kita unit 3 jaket buku nota. Apa yang dimaksudkan dengan jaket? Okey, jaket ni baju tebal biasanya jaket ni yang berzip ataupun yang berbutang. Itu baju, tapi yang kita nak buat ni jaket buku nota. Nanti kita tengok macam mana jaket buku nota tu. Okey, buku nota ni buku kita untuk mencatat Sebelum tu kita baca dulu sedikit apa isi kandungan dalam unit 3 ni. Okey, dia kata penggunaan motif secara berulang adalah perlu untuk menghasilkan corak. Salah satu cara untuk menghasilkan motif tersebut adalah dengan teknik collage. Okey, collage ialah teknik tampalan bertindih secara terancang pada suatu permukaan. Permukaan macam mana? Permukaan kertas lah biasanya. Kita tampal kertas di atas kertas yang lain. Contohnya kertas warna, kertas bercorak, kain felt, butang, bahan hiasan dan pelbagai lagi. Okey, kalau kita tengok contoh ni karya collage kupu-kupu dan bunga. Okey, kalau kita tengok karya ni ada beberapa warna yang digunakan. Okey, ada warna jingga, ada warna kuning, okey, warna putih, merah. Okey, kita baca sikit. Ruang di antara motif kupu-kupu dengan latar belakang memberikan kesan ilusi pada karya. Ruang, apa tu ruang? Ruang ialah jarak antara objek. Okey, ada ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Ada burung murai pula kat situ, bukan main bunyinya. Okey, kita tengok sini. Saiz dan warna kupu-kupu memberikan kesan penegasan pada karya. Saiz dan warna. Okey. Okey, kupu-kupu ni. Okey, macam mana nak buatkan kupu-kupu ni jadi banyak? Senang je, kita gunakan teknik lipat dan gunting. Kita lipat dan gunting kertas, maka jadilah kupu-kupu yang begini. Kemudian kita susun, tampal je lah. Kita tengok kotak yang bawah ni. Penggunaan warna panas memberikan kesan harmoni pada karya. Mana warna panas? Okey, warna jingga tu ialah warna panas digabungkan dengan warna hitam. Kemudian adanya warna kuning. Okey, biasa warna panas ni warna merah, kuning, jingga. Alright. Kemudian dia kata teknik collage yang berbeza pada motif dan latar belakang menimbulkan kesan jalinan pada karya. Teknik collage motif tu apa? Motif tu ialah perlambangan. Okey, rupa sesuatu, sama ada rupa geometri ataupun rupa organik. Kita tengok kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kenal pasti susunan corak yang terdapat pada karya. Susunan apa ni? Macam mana nak kenal pasti susunan? Okey, buka surat sebelah ada contoh susunan. Kalau kita tengok di sini jenis susunan corak terancang. Okey, sebelum tu kita tengok lagi di patah balik ke belakang. Untuk menghasilkan motif yang menarik, pemilihan warna boleh memberikan kesan penegasan pada susunan coraknya. Okey, di sini ditunjukkan roda warna. Sebelah sini warna sejuk dan kemudian sebelah sini warna panas. Warna sejuk ni contohnya warna biru, warna ungu, warna hijau. Manakala warna panas ni warna kuning, warna jingga, warna merah. Kalau kita tengok dalam ni dia dah bahagi dua. Okey, ini kita panggil roda warna. Warna harmoni ialah warna yang hampir sama atau warna senada. Warna panas dan warna sejuk boleh mewujudkan kesan harmoni ini.
Jom kita tengok muka surat sebelah, proses penghasilan collage. Mari lihat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan collage. Okey, ada proses dan ada hasilnya. Di sini tunjukkan kalau kita guna penebuk. Kalau kita tengok proses tebuk tebuk ni contohnya macam ni lah, kita ambil penebuk. Ni kertas kan. Okey, kita letak, kita tebuk saja. Okey. Dapatlah hasilnya. Macam tu. Mana kertas tadi? Dekat bawah ni. Kita keluarkan dia. Okey, ni contoh kalau kita gunakan teknik tebuk, kita dapat hasil begini. Ataupun kita boleh gunakan panca yang macam ni dia terus kumpulkan dalam ni. Nampak tu? Kemudian kita gunakan teknik yang kedua ni. Proses yang kedua tu koyak. Macam mana koyak? Koyak mudah saja macam ni. Koyak. Okey, koyak, sapu gam, tampal, ataupun kita boleh guna gunting. Ini gunting cara dia mudah saja. Gunting saja. Okey, begitu. Okey, kita buatlah corak bagaimana yang kita nak, ataupun nak potong petak ke, tiga segi ke, ikut kreativiti masing-masing. Okey, itu contoh. Dan satu contoh lagi, kita gunakan teknik tekan ni. Tekan ni nak tekan macam mana? Biasanya kita gunakan pen ni kan. Ni kita tekan keluar mata dia, kemudian kita simpan mata tu. Biar dia kosong macam ni. Ambil satu kertas yang lain. Kita tekan sajalah. Macam tu kan. Okey. Kalau nak buat teknik tekan lah. Ataupun kita buat kat sini. Okey. Macam tu. Okey, ini teknik tekan pun boleh. Jadi anak-anak nampak ada beberapa teknik. Kita teruskan pada buku teks kita ni. Kita tengok jenis susunan corak terancang. Tadi baru kita cakap bagaimana kita nak menyusun. Ni contoh tadi kita buat susunan yang macam mana ni. Dia ada beberapa motif boleh disusun secara berulang dan diolah mengikut susunan corak terancang. Susunan corak terancang. Ni susunan sisik ikan. Cikgu anak-anak nampak Kemudian susunan jidar, susunan batu bata, susunan dam. Kemudian ada dua lagi di bawah ni, susunan cerminan dan susunan jalur. Okey. Ada lebih kurang 6 jenis susunan corak terancang. Corak terancang ni maksudnya apa? Corak yang kita dah rancang. Mungkin kita dah lukis siap-siap, kita dah susun siap-siap sebelum kita buat corak. Dia berbeza dengan corak tidak terancang. Corak tidak terancang ni corak yang kita buat secara spontan, seperti corak percikan, renjisan, titisan. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Penghasilan motif. Okey, motif tu apa benda? Tadi cikgu dah sebutkan motif tu perlambangan ataupun rupa sesuatu, sama ada rupa geometri ataupun rupa organik. Macam mana rupa? Rupa ni ialah cantuman garisan luar sesuatu objek. Motif dalam penghasilan corak boleh diolah daripada rupa atau bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Motif collage yang dihasilkan boleh memberikan kesan penegasan pada karya. Kita tengok ni motif sebenar dia sandwich. Kemudian rupa motif dia bentuk segitiga ni kan. Kemudian alat kita guna tangan. Bahan dia majalah, tekniknya koyak. Tadi cikgu dah tunjukkan teknik koyak. Kemudian hasil motif macam ni. Dan kita gunakan susunan cerminan. Jadilah begini coraknya, cantik kan. Kemudian apa dia punya kesan? Mudah dikoyak dan ditampal. Begitulah untuk proses seterusnya. Okey, gunakan motif sarang lebah. Begini segi 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pengasah pensel warna, asah macam mana dah dapat. Susun macam ni. Susunan batu bata. Kesan dia menghasilkan kesan jalinan kasar dan perlu menggunakan gam kuat untuk menampal. Gam kuat ni macam mana? Okey, biasanya kita gunakan ni gam terbalik pula. Gam uhu gam uhu. Kemudian kita tengok yang ketiga tu, daun keladi. Motif daun keladi, motif organik, bentuk hati Kemudian gunakan penebuk kertas. Penebuk kertas macam ni lah. Yang satu lubang macam ni. Kalau dua lubang tu macam ni kan. Tapi sebenarnya mana-mana pun boleh. Kemudian kertas warna. Okey, tebuk, susun. Susunan jidar. Kesannya mudah ditebuk dan ditampal.
Terusnya belimbing. Rupa bintang, gunakan gunting. Ni cikgu ada gunting tadi, guna kuning. Guna kain felt. Kain felt ni kain yang macam mana? Ni cikgu tunjukkan contoh. Cikgu ada satu warna merah. Okey, ni kain felt. Dia macam berbulu-bulu sikit. Okey, kita fokus sikit kat sini. Okey, nampak kain felt. Dipotong gunakan gunting. Susun macam ni. Secara jalur, rupa bintang, susun jalur, menghasilkan kesan jalinan lembut dan mudah digunting. Terus kepada muka surat seterusnya. Okey, untuk kita buat projek. Apa projek kita nak buat ialah tampal-tampal kapal layar. Projek ni nampak macam mencabar sangat ni. Okey, kita ada beberapa proses. Kita kena buat lakaran, kita kena menampal, kita kena memotong, menebuk dan pelbagai lagi. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang dikatakan di sini. Okey, mari hasilkan corak kolaj dengan motif kapal layar menggunakan teknik kolaj seperti potong dan koyak. Okey, ini perkembangan idea. Ni motif sebenarlah. Kapal layar. Pernah tengok kapal layar Mungkin tak pernah. Okey, kalau pernah baguslah. Okey, dia kata penentuan bahan. Pilih jenis susunan corak terancang dan tentukan teknik kolaj yang sesuai. Okey, corak susunan batu bata. Yang kedua ni lakaran idea. Okey, dah dapat kapal layar yang sebenar, kita lukis dulu kapal layar macam mana yang kita nak buat. Diambil lakaran ketiga ni sebagai pilihan. Kenapa? Sebab lukisan ni nampak lebih mudah. Lakaran ni mudah, jadi gunakan yang itu saja. Okey, di sini diberi penerangan. Okey, latar belakang kertas warna, teknik potong dan koyak. Kemudian kapal tu gunakan kain felt, teknik potong. Kemudian layar kapal, kertas corak, teknik potong. Kertas corak tu macam mana? Tadi dah tunjuk. Ini dia. Okey, cikgu ada kertas pembalut hadiah ni, kertas corak. Tapi coraknya gambar katak. Tak apalah. Boleh saja mana-mana. Kita tak nak kata rigid sangat dengan sesuatu corak. Jadi kita boleh pilih apa-apa corak yang kita nak. Okey, cikgu ada corak yang kedua. Ni corak bunga. Tadi katak ni bunga. Tapi cikgu tak buka lagi lah. Masih dalam plastik. Kita tengok dia punya penghasilan karya. Mula-mula kita lukis rupa kapal layar mengikut lakaran pilihan pada kertas tebal. Okey, kertas tebal tu contohnya macam manila card. Cikgu ada satu manila card yang warna putih. Dia dah macam kertas biasa tapi sebenarnya tebal ni. Kemudian yang kedua, potong rupa kapal layar pada kertas tebal sebagai motif kolaj. Dan yang ketiga tu, lukis rupa kapal layar secara susunan batu bata dengan latar belakang berombak pada kertas lukisan. Macam mana nak buat? Orang kata apa, latar belakang berombak. Okey, anak-anak perlu gunakan garisan beralun. Okey, ini dia. Contoh ditunjuk kat sini Potong dan koyak dua kertas yang berbeza ton warna. Dua kertas warna, satu warna biru ni yang cerah dan satu lagi biru yang lebih gelap. Okey, dua contoh Seterusnya kita tengok langkah yang kelima tu. Tampal dan hasilkan kolaj ombak sebagai latar belakang. Maksudnya kita buat latar belakang dulu. Kita buat air laut. Dan guntingkan dan tampal kain felt untuk dijadikan badan kapal layar. Dan langkah yang ketujuh, guntingkan dan tampal kertas corak sebagai kapal layar. Bahan-bahan semua dah ada. Jadi bolehlah kita menghasilkan kapal layar, corak kapal layar dengan teknik potong koyak. Okey. Kemudian kita tengok yang ke-8 ni. Hias badan kapal layar dengan kertas berkilat dan benang sulam pada tiang layar. Cikgu tak ada benang sulam. Mungkin cikgu boleh gunakan benda lain Dan anak-anak pun sama. Kalau ada boleh guna, kalau tak ada pun tak apa. Seterusnya kita tengok hasil motif kolaj kapal layar yang telah siap. Pengulangan motif kapal layar yang menggunakan pelbagai teknik kolaj menghasilkan corak yang harmoni. Okey, corak harmoni tu maksudnya apa? Menggunakan warna yang senada. Contohnya latar belakang tu kan. Okey, dia ada biru cerah dan biru gelap. Okey, tu warna senada lah tu. Ini alatan dan bahan. Okey, sepintas lalu kita tengok alatan dan bahan. Okey, pensel, kertas lukisan, kertas warna, kertas corak, kertas tebal, kain felt, gunting, gam, penebuk kertas, bahan hiasan.